Terima kasih Zehra. Majlis Perbandaran Kuantan MPK memperkenalkan aplikasi mudah alih e-billing bermula tahun depan sebagai usaha menambah baik kualiti perkhidmatan sekaligus membawa Kuantan sebagai sebuah bandaraya pintar menjelang 2025. Dengan inisiatif itu, MPK menjangkakan peningkatan 40% pengguna akan membuat pembayaran pelbagai bil. Yang di-Pertua MPK, Datuk Hamdan Hussein berkata, bermula tahun depan tiada penghantaran dan cetakan bil kertas dihantar kepada pengguna. Malah semua perkhidmatan pembayaran seperti bil-bil cukai taksiran dan bayaran gerai MPK boleh dibuat menerusi aplikasi mudah alih. Jelas beliau, dalam tempoh berbaki 4 bulan ini, MPK mengemaskini data maklumat pelanggan. Penduduk daerah Kuantan disarankan mengemaskini maklumat dan membuat pendaftaran menerusi imbasan kod QR yang boleh diperolehi di tempat awam atau menerusi laman web digitalbill.mpk.gov.my. Kadang-kadang saya pun berkesempatan duduk dekat kaunter. Jadi mereka sering mengatakan kesibukan kerja harian, tidak ada peluang untuk datang. Walaupun kita sebelum ni dah ada kaedah pembayaran online pun memang telah ada. Jadi apa yang kita buat ini adalah menambahkan lagi kemudahan untuk orang awam akses dan juga membuat bayaran secara online lah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Kuantan ke arah Bandaraya Pintar e-billing di Kuantan. Sementara itu, katanya, kenaikan kompaun parkir kereta sehingga RM30 pada bulan lalu dilaksanakan berikutan terdapat tunggakan yang tinggi, membabitkan pemilik kenderaan sehingga RM10.3 juta dalam tempoh 10 tahun. MPK masih mengekalkan bayaran parkir kereta sebanyak 65 sen per jam sejak 2013 dan ia antara yang terendah berbanding negeri-negeri di pantai timur yang lain. Bermula 7 Ogos lalu, pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran Kuantan MPK dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuat ketetapan menghadkan pengunjung Pantai Peranginan Teluk Cempedak kepada 1,000 orang dalam satu masa. Justru keputusan itu tepat pada masanya ketika negara ini masih lagi berdepan dengan penularan wabak COVID-19 selain memastikan aspek penjarakan fizikal dipraktikkan sepanjang masa. Hasil tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai mematuhi arahan tersebut dan kehadiran pengunjung dilihat terkawal dan mematuhi SOP. Bagus kot, sebabnya di sini kan kita tahu tempat macam untuk relax kan. So bila time-time macam ni tak ramai sangat boleh relax. Sebab kalau sebelum PKP ni kan kita datang sini penuh orang kat sini. So memang tak boleh nak relax mana lah. So bagus lah benda tu. Pada saya lah benda ni bagus. Satu lagi bila contoh kita orang fotografer dengan videografer nak buat kerja pun kat sini kan. So tak ramai orang. So kita orang boleh shoot mengikut macam mana momen kita orang. As pengantin, kami pun senang untuk shoot. Dapat momen yang tak ada orang kat belakang. Bagus juga untuk fotografer dengan videografer kita orang bila nak tangkap momen tu senang. Dan kami setuju untuk mengelakkan penjangkitan itu lebih berleluasa. Pelaksanaan SOP baru berkuat kuasa dari pukul 10 pagi hingga 10 malam pada Jumaat hingga Ahad dengan pengunjung diwajibkan mengambil kad pengunjung di 3 laluan masuk. Mereka boleh melalui kawasan letak kenderaan Majlis Perbandaran Kuantan MPK, kawasan letak kenderaan pihak swasta dan laluan antara 2 restoran segera berhampiran pantai berkenaan. Pengunjung juga diwajibkan mendaftar masuk menggunakan aplikasi MySejahtera atau secara manual, menjalani pemeriksaan suhu, memakai pelitup muka serta wajib menjaga penjarakan fizikal semasa berada di sekitar pantai. Sementara itu, menurut Ketua Seksyen Perhubungan Awam dan Korporat MPK, Nur Kamawati Kamal, selain menghadkan 1,000 pengunjung, pemilik kenderaan hanya dibenarkan parkir di Teluk Cempedak tidak melebihi 3 jam.
Menjaga suami yang terlantar akibat pecah pembuluh darah di kepala, suri rumah bergelut dengan masalah keuangan. Warosmaini Wan Ibrahim yang baru mendirikan rumah tangga kira-kira 2 tahun bersama suaminya terpaksa akur dan menjaga suami yang terlantar sejak sebulan lalu. Suaminya ketika ini tidak mampu bercakap maupun bergerak, malah tidak mampu untuk mengenali individu lain. Menurut Wan Rosmaini, suaminya Muhammad Zahari Zainal perlu mengambil susu yang disarankan doktor setiap 4 jam dan tidak dibenarkan untuk makan makanan lain. Untuk itu, Wan Rosmaini terpaksa membelanjakan wang sebanyak lebih RM1,000 sebulan bagi membeli susu dan lampin pakai buang buat suaminya. Ya, kalau boleh minta bantuan susu, pampers untuk keperluan dia lah. Sebab yang bekerja hanya dia. Dia kerja sebagai technician aircon kat Suria. Berapa gaji dia? Dalam 1,800. Menurut Wan Rosmaini, doktor mengesahkan pembuluh darah suaminya telah pecah akibat tekanan darah terlalu tinggi. Suaminya juga telah menjalani 2 kali pembedahan di kepala. Ketika ini, Wan Rosmaini menerima sumbangan kumpulan Mulia Barakah berupa sebuah katil boleh laras untuk kegunaan suaminya. Mereka yang ingin menyumbang boleh menyalurkan bantuan melalui Ecobank Bank 156094118869 atas nama Wan Rosmaini Wan Ibrahim. Baik, dengan laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Pahang. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri.